mana, kita tak pergi ke mana, kita memang duduk di sinilah. Sepatutnya pihak kerajaan dia mengiktiraf hak-hak orang asli, bukannya dasar pemilikan tanah. Yang susah, yang masih cari makan, yang masih mau meneruskan kebudayaan, itu semua orang asli akar umbi. Mati hidup pun orang kata memang kita tahan sini juga. Sebab tanah adat kita, tanah tempat sejarah kita. Pada 31 Ogos 2010, negara menyambut Hari Kemerdekaan ke-53 dengan penuh kemeriahan. Di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak dengan gagasan beliau, konsep Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dalam keasyikan mencanang gagasan tersebut, ramai yang tidak tahu ada golongan yang tertindas di dalam gagasan tersebut, iaitu orang asli. Orang asli adalah orang asal yang pertama menduduki tanah Semenanjung jika dibandingkan dengan kaum lain yang ada di Malaysia. Mengikut pengkaji arkeologi, rangka tulang manusia di Gua Cha di Kelantan yang telah ditemui dalam tahun 50-an, mereka mengatakan bahawa tulang rangka tersebut adalah rangka manusia yang merupakan nenek moyang kepada orang asli yang ada sekarang lah. So sesungguhnya berdasarkan kajian mereka ini, orang asli memanglah orang asal, penduduk asal di negara inilah. Kita tak datang dari mana, kita tak pergi ke mana, kita memang duduk di sinilah, ya. Menurut buku Perang Sangkil yang ditulis oleh Mahat Cina, Perang Sangkil atau Perang Rawa ini berlaku dalam tahun 1870-an. Golongan orang asli tua masih ingat cerita-cerita ngeri kejadian masa lampau seperti Perang Rawa, di mana orang asli dibunuh kejam dan dimakan hidup-hidup oleh orang Batak dari Sumatera. Dia bawa dengan orang Batak ni, diburu orang kita. Hari-hari melari, bukan duduk setempat. Dia cari sampai sana, dia ikut bukan sikit. Orang Batak ni tak baik. Mana-mana tempat orang dia cari, dia bau. Dia bau, cari bau. Macam anjing. Sampai kat rumah kurungan, dimasuk orang kita ni di dalam rumah kurungan, di asapnya bawah. Apabila orang kita ni dah mati lemas, dia orang buka pintu, dilapah makan. Makan. Satu lagi perang yang telah menyebabkan orang asli ramai yang telah terbunuh semasa darurat apabila komunis memberontak di tanah Semenanjung sekitar tahun 1948. Bapri adalah di antara orang kampung yang terselamat dari pertempuran di antara komunis dan British pada masa itu. Langsung dia orang tembak macam ni. Dekat saya orang. Bapa saya kena sini. Dia tanya dekat saya, mana Pak Cik? Itu saya kata, dah tombang. Gerak dia kata, gerak. Kita lari. Macam ni dia tombang. Datang pula satu orang besar Melayu. Nama dia Engku Denan. Orang dulu lah. Engku Denan nama dia. Inilah lu orang sakit. Awak orang suka simpan komunis. Inilah. Baru padan muka dia kata. Padahal manalah saya orang bagi makan komunis. Ramai orang asli yang telah menderita dan terbunuh dalam perang itu, tetapi bilangan mereka tidak diketahui dan langsung tidak ternyata dalam buku sejarah kita. Sejarah penindasan terhadap orang asli ini diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan oleh nenek moyang. Merdeka!
Setelah kerajaan British menyerahkan kuasa pentadbiran mereka kepada Parti Perikatan, Ordinans 1939 yang selalunya melindungi dan menjaga hak orang asli khususnya di Perak digantikan dengan polisi baru yang dipanggil Akta 134 bagi keseluruhan orang asli di Semenanjung. Kebanyakan perkara-perkara yang terkandung dalam Akta 134 lebih berbentuk mengongkong, mengawal kebebasan orang asli dan menghalang orang asli daripada memiliki hak ke atas tanah adat secara kekal. Akta 134 pada pendapat saya adalah bahawa tidak terdapat sebarang peruntukan yang mengiktiraf tanah adat orang asli. Ini bermaksud bahawa orang asli tidak mempunyai sebarang hak di bawah akta itu terhadap tanah adat mereka. Tambahan pula, Seksyen 33 Akta 134 memberi kuasa kepada kerajaan untuk memutuskan sama ada seorang itu orang asli ataupun tidak. Adakah kerajaan memutuskan sama ada seorang itu India ataupun Cina? Tetapi bagi orang asli, undang-undangnya lain pula. Jawapannya senang. Akta ini adalah akta yang diluluskan pada zaman darurat yang telah pun tamat pada 1989. Peruntukan-peruntukan yang terdapat dalam akta tersebut pada masa kini tidak sesuai dan sepatutnya dimansuhkan. Akta 134 pada pendapat saya secara amnia bercanggah dengan piawai antarabangsa seperti terkandung di dalam Deklarasi Hak Orang Asal Sejagat, di mana kerajaan Malaysia telah menyokong deklarasi tersebut pada tahap antarabangsa. Jikalau ada tuntutan pampasan untuk pokok dan harta yang sedia ada di tanah tersebut, ia tidak mengikuti harga semasa tetapi apa yang dikira layak oleh pemerintah. Tidak dinafikan bahawa kerajaan melalui agensi Jabatan Hal Ehwal Orang Asli telah membawa beberapa bentuk pembangunan kepada orang asli, seperti ada kampung yang lengkap dengan kemudahan asas, bantuan pertanian dan bantuan persekolahan. Namun, tanpa pengiktirafan hak kekal ke atas tanah adat secara bertulis, orang asli hanya menjadi penumpang di tanah peninggalan nenek moyang mereka. Ini terbukti dengan terjadinya banyak kes pengambilan dan pencerobohan tanah adat orang asli yang berlaku dan berlarutan sejak dahulu lagi. Pengambilan dan pencerobohan ini nyata tidak menguntungkan orang asli, malah meningkatkan lagi kadar kemiskinan kerana kawasan tanah adat semakin mengecil dan sumber alam semakin berkurangan. Pada tahun 1974, tanpa pengetahuan orang asli, Akta 134 telah dipindah untuk menempatkan semula orang asli di satu kawasan yang dipanggil RPS, Rancangan Penempatan Semula, yang mirip Felda. Orang asli yang duduk di RPS, kehidupan mereka lebih melarat daripada orang asli yang tidak duduk di RPS. Macam kami tidak lahir di dalam RPS, kami lebih berjaya, boleh mencapai begini. Tapi orang asli yang duduk di bawah RPS sangat sengsara. Macam RPS Pusbetau, sampai 2 kampung mengambil tindakan sekarang setelah 32 tahun berada dalam RPS, mereka sudah keluar dari RPS Betau. Sebab 32 tahun, 18 kampung ditempatkan dalam satu tempat, apa mereka boleh buat? Itu ladang getah pun bukan bawah mereka. Felkra panggil pendatang asing untuk toreh. Orang kampung hanya duduk, diam dari pagi tunggu malam, malam tunggu pagi.
Kerajaan telah memperkenalkan satu projek menjana pendapatan iaitu tanaman semula komersial yang merupakan rancangan pembangunan di atas tanah reserve orang asli. Rancangan ini tidak banyak memberi kesan positif kerana tidak cukup mengira jangka masa panjang kehidupan orang asli. Kelapa sawit sudah ada. Kelapa sawit berapa? 646 hektar. Dia kata itu hak kami orang asli di RPS Jenang. Tetapi bila ada pengarah datang kami bertanya, siapa yang punya kebun, siapa yang punya sawit. Jadi pengarah tidak jawab. Jadi saya sudah sedar. Jadi sekarang ni pun hasil sawit pun tidak cukup. Tetapi mula sebelum dia tanam ke tempat kami, dia kata itulah hak kami, itulah kepunyaan kami. Dengan terlaksananya dasar-dasar tersebut, orang asli dikenakan hutang. Dan contohnya kalau mereka ada tanaman yang mereka dah tanam sendiri, pokok-pokok getah ditolak dan mereka tidak diberi pun papasan getah-getah tersebut. Ada resam orang asli. Katanya orang asli bodoh, malas. Tapi bila orang asli dah berkebun, kenapa jadi macam ni orang asli? Kenapa kebun orang asli nak ditolakkan? Projek pembangunan tanam semula komersial dan rancangan penempatan semula ini telah menyebabkan tanah adat orang asli banyak yang hilang dan hanya diganti dengan dividen 30% sahaja. Macam saya berapa anak bapak saya, pakcik saya. Kalau duit 300 kita nak bayar sekarang, elektrik dah ada. Nak pakai motor, minyak motor, nak hantar anak ke sekolah. Jadi mana nak cukup? Dulu memang mereka nak laksanakan projek-projek TSK di kampung saya, tapi kami tidak bersetuju. Kami katakan kalau nak dilaksanakan TSB boleh, tapi di luar kawasan reserve. Kami beritahu macam itu. Tapi mereka tak nak. Tanah ni tanah pusaka dari datuk nenek moyang dulu. Lagipun tanah ni tanah adat kita orang asli. Jadi saya pun tak salah kerja. Saya kerja pun untuk nak tanam padi, bukan untuk apa pun. Inilah bekas tanah adat orang asli Bukit Lanjan di Selangor yang dimajukan oleh MK Land setelah mendapat kebenaran daripada kerajaan pada tahun 1980. Sebagai pampasan, kerajaan telah membina banglo untuk penduduk Bukit Lanjan, tetapi sebaliknya, mereka dikenakan cukai pintu dan premium tanah yang tinggi ke atas tanah mereka sendiri. Mengikut pada kaum sini, orang asli di Bukit Lanjan, dia ada kerajaan telah memberi rumah banglo, rumah teres, rumah kasapuri dan sebagai lagi tanah sebagai gantian 6.5 ekar. Tapi kita yang tak puas hati tu tentang cukai dia terlalu tinggi. Itu je lah. Terlalu tinggi. Kalau dapat kerajaan dihapuskan pada cukai ni. Sebab ni pun tanah kita, bukan tanah orang lain. Hutan yang berdekatan di mana orang asli masuk untuk mencari rezeki sama ada untuk tujuan tunai dan sara diri kini telah tiada. Jika ada pun, mereka tidak boleh masuk kerana kawasan tersebut sudah dimiliki oleh orang luar. Getah dan tanaman-tanaman yang lain pun sudah tiada. Akibat daripada itu, orang asli Bukit Lanjan kehilangan tanah adat. Kita dah tempatkan 170 keluarga orang asli yang terlibat di Bukit Lanjan. Tapi mana kan? Duduk rumah banglo. Tapi mencari makan tak ada. Kami nak makan bubi, nak makan kredit. Dia ada perut saya bagi santri. Akibat dari pembangunan yang tidak terancang, orang asli sudah mula menegakkan hak mereka melalui cara mereka sendiri.
asli telah mula membantah sehingga mengambil tindakan mahkamah untuk menuntut hak ke atas tanah mereka, khususnya kes Bukit Tampoi atau Sagong Tasi di mana tanah orang asli telah diambil untuk pembinaan lebuh raya KLIA, di mana hak orang asli ke atas tanah akhirnya diperakui. Bukan hanya hak untuk menduduki, tapi hak kepunyaan, bermakna pampasan yang dibayar adalah selaras atau sama dengan orang lain, di mana dia ada satu title, tuan punya tanah, jadi pampasan mesti serupa dengan tuan punya tanah. Pada 4 Disember 2009, tanpa pengetahuan orang asli, kerajaan telah memperkenalkan dasar pemberi bilikan tanah orang asli. Mesyuarat ini telah bersetuju dengan mengenai dasar ini, di mana tanah akan diberi milik kepada orang asli seperti berikut. Pertamanya, keluasan tanah adalah di antara 2 hingga 6 ekar untuk tanah ladang dan 5,000 kaki persegi hingga suku ekar untuk tapak rumah mengikut kemampuan negeri. Proses yang kerajaan jalankan dalam hal meluluskan dasar pemberi milik tanah ini tidak telus sama sekali, kerana kami sebagai masyarakat orang asli yang akan mendapat kesan daripada dasar tersebut tidak dimaklumkan secara terus kepada kami. Setelah kami dapat tahu, kami melihat menyemak kandungan dasar tersebut, memang kami tidak berpuas hati. Rasa sedih, rasa marah pun ada. Apa nak diberi kepada orang yang dah ada dah? Kita ni dah ada tanah di sini. Istilah yang tepat sepatutnya pengiktirafan hak tanah orang asli, bukan pemberian. Dasar ini akan menghilangkan sebanyak 80,000 hektar tanah orang asli yang mempunyai pengiktirafan jenis reserve kepada orang asli, dan yang akan ditinggalkan untuk orang asli hanya 50,000 hektar sahaja. Sebagai contoh, saya ada 10 ekar. Tanah saya akan jadi 6 ekar, 4 ekar saya nak bagi ke orang lain. Sedangkan tanah itu dah memang daripada dulu lagi, daripada datuk nenek saya dulu. Jadi saya nak serahkan ke orang lain. Jadi ini keadilan itu tidak ada. Orang asli melihat tanah sebagai sumber ataupun benda ya yang sangat mustahak untuk kewujudan identiti mereka, budaya mereka, adat resam, agama dan sebagainya lah ya. So kalau tanah tu dipecah-pecah, setiap keluarga yang mempunyai tanah tersebut akan mengatakan itu hak dia, orang lain tak ada hak. Itu akan menjejaskan penerusan budaya orang asli itu sendirilah. Perkara 3-1 dalam dasar menyatakan orang asli tidak boleh lagi menuntut hak tanah adat lebihan di mahkamah. Ia jelas melanggar keputusan mahkamah kes Sagong Tasi. Sehubungan daripada dasar itu, orang asli telah mula berbincang bersama dengan jaringan kampung-kampung orang asli dan telah mengada bengkel hak tanah serta menghasilkan satu memorandum bantahan dasar pemberi milikan tanah. Hak kat atas tanah juga diutamakan. Bukan wang di Malaysia, jasa baik atau komisen dari orang barat. Apa yang kita beritahu, Datuk tak faham. Ke arah mana tujuan kita yang sebenarnya? Dan setelah memo kami siapkan, kami pun turun, iaitu setiap negeri ada wakil dan turun ke kampung-kampung untuk mendapatkan pandangan ataupun persetujuan daripada mereka. Kalau yang saya ada 5 ekar, nak dikecilkan kepada 2 ekar, nak maju apa? Tak payah bayar elektrik, tak payah bayar api, kan? Tak payah bayar apa semua tu. Saya rasa kalau 2 ke 6 ekar itu tidak mencukupi. Sebab mereka ni mempunyai anak yang ramai. Nanti kalau anak dia yang ramai nanti, kalau sudah berumah bertangga, contoh macam ada 5. Kalau 5 sudah berkeluarga, jadi kalau nak dibagi seorang 1 ekar. Kalau seorang 1 ekar tu tak mencukupi. Memang tidak setuju kerana saya mempunyai anak yang ramai. Jika anak ramai, bermakna kosnya makin tambah. Dan dari segi pelajaran pun mungkin
sukar untuk masyarakat seperti saya yang hidup, kata orang pun, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Saya memang tak berpuas hati. Sebab, apa tak berpuas hati? Sebab ini tanah kami bila dibagikan oleh bukan orang asli sendiri. Walaupun orang asli sebilangan kelompok yang kecil dalam Semenanjung, tapi ini adalah tanah nenek moyang kami turun-temurun. Kami tak mahu hak kami diganggu. Kami tak mahu tanah kami dibagi-bagikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Saya sama sekali tidak bersetuju tentang dasar pemberi pemilikan tanah kepada pihak orang asli. Oleh kerana ataupun sebab kalau dasar ini diteruskan juga, orang asli boleh mati. Nombor satu, akan datang menjadi pengemis, duduk bawah jambatan, peminta sedekah, mencuri. Itulah akan datang. Tanah orang asli tak mampu nak bayar akan datang. Sebab itu, orang asli sama sekali tidak bersetuju tentang dasar pemberi pemilikan tanah pada orang asli. Yang orang asli setuju adalah UNDRIP daripada pihak PBB. Itu kerajaan harus tunaikan kepada pihak orang asli. Bila dia tidak istiraf lagi tanah orang asli, tak ada lagi risau orang asli, ibarat kerajaan memuliakanlah binatang daripada kita orang asli. Umpamanya macam kami sebagai dialatkan oleh pihak kerajaan, macam seperti batu loncatan saja. Bila lepas ke atas, kami telah dilupakan oleh kerajaan. Jadi, pilihan raya akan datang, kemungkinan kami tidak akan sokong lagi kerajaan. Sebab kami tidak setuju. Umpamanya, lebih baik kerajaan akan pilih antara manusia atau binatang. Jadilah binatang akan undi. Kami minta maaf, tak akan mengundi lagi. So kami ingin memberitahu kerajaan bahawa bukan 2-3 orang yang membantah, tapi keseluruhan orang. Kami punya niat adalah satu. Kerajaan harus tahu kami membantah, tidak setuju. Kerajaan harus menghormati orang asli dalam perkara ini. Kerajaan harus melibatkan orang asli secara menyeluruh untuk membincang dan memutuskan perkara ini. Dan sepatutnya pihak kerajaan dia mengiktiraf hak-hak orang asli, bukannya dasar pemilikan tanah. Hari ini kita tengok pun ramai masyarakat orang asli dari akar umbi, beribu-ribu orang turun untuk menyatakan kehendak kami sebagai orang asli. Apa yang kami mahu, apa yang kami rasa sesuai dan patut untuk kami orang asli lah. Harapan saya datang sini supaya kerajaan dapat memberi perhatian kepada masalah yang kami hadapi lah, supaya tanah kami tidak diambil lah. Momen hidup ini datangnya daripada peringkat akar umbi lah, bukan daripada pemimpin-pemimpin tertentu. So ini untuk PM. Perdana Menteri kan? Tolong lihat di dalamnya. Jadi kami punya harapan. Ini bagi pada Kementerian Pembangunan Luar Badak, patut bagi saya tak puas hati tau. Patut PM sendiri yang ambil. Mari kita berdoa supaya kita punya hak asasi mulai hari ini akan terpelihara oleh kerajaan yang memerintah negara ini. Okey, tidak dipandang remeh tetapi dipandang dengan serius. Sebab kita juga adalah rakyat Malaysia. Jadi saya mengharapkanlah kerajaan pada hari ini dan juga mana-mana pihak jabatan yang berkaitan dengan masalah orang asli supaya menyelesaikan isu lapuk ini yang tidak ada kesudahannya.